Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuli fit ta'bir waj'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an, Allahumma zidna ilman nafi'an, Allahumma zidna ilman nafi'an, Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa aklan wa adaba. Allahumma ahyina bihayatil ulama, Allahumma ahyina bihayatil ulama, Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bihayatil ulama, Allahumma ahyina bihayatil ulama, Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia, pada petang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengingati ke Allah, dan sama-sama kita tawajuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita mari berzakarah tentang kitab Mutla'il Badrain. Kita dah buat setiap hari. Tengah hari ni kita dah buat sejarah ulama. Maka kita tukar-tukar supaya kita saat itu jadi boleh tukar selesa ataupun tukar rasa. Baru ni kita dah dengar masya-Allah sejarah tokoh ulama petani ataupun ulama besar. Hari ni sehari dua, 2-3 hari kita nak tukarkan jadi kitab fiqh ataupun dikatakan kitab Matla'il Badrain yang dikarangkan Matla'il Badrain wa Majma'il Bahrain. Ialah Matla'il Badrain ialah tempat naik bagi dua badar ataupun dua bulan penuh purnama, lagi pula perhimpunan bagi dua lautan, pada menyata kelebihan ilmu dan pada menyatakan rukun Islam dan rukun iman dan ilmu tauhid dan ilmu fiqh karangannya oleh Al-Abdul Fakir Al-Fani Muhammad bin Ismail Daud Fatani. Ni karangannya oleh siapa dia? Ialah oleh Muhammad bin Ismail Daud, bukan Tok Syekh Daud kita. Bukan Tok Syekh Daud kita, tetapi Muhammad bin Ismail. Adapun Syekh Daud kita nama Wan Daud bin Wan Abdullah. Lagi pula tu dikatakan Tok Syekh Daud kita Al-Fatani. Wan Daud kadang-kadang Syekh Daud kita nama Daud bin Abdullah. Lagi pula dikatakan Al-Fatani. Kemudian kita nak masuk bicaranya kitab Matla'il Badrain ini. Dia katanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dengan nama Allah, yakni dengan nama Allah, yakni musannif kita mulakan kitab dia tu dengan nama Allah. Tu makna kata kalau di dalam bahasa Arabnya abtadi'u hazal kitab, jadi musannif kata aku mulaikan kitab aku ni Bismillahirrahmanirrahim, ialah dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Allah mana? Kalau kita kiranya di sini kalau bagi orang ngajikan kaedah ataupun ngajikan nahwu, bismillah ketika ni kita pakai ba tu bah rahjah ataupun rahjah asli. Lagi pula dia ada tempat tamat dia, lagi pula ada tempat gantung dia. Mana tempat gantung kita kena takdir mari. Kena takdir mari dengan anatana abtadi'u hazal kitab Bismillahirrahmanirrahim, hal kauni musta'inan bismillahirrahmanirrahim, hal keadaku saat itu, kata musannif, aku minta pertolongan dan minta bantuan dengan nama Allah. Di sini bahasa bolehkah masalah kita saat itu dan musannif kita minta pertolongan dengan nama Allah? Boleh musannif kita mintakan masalah pertolongan dengan nama Allah? Maka jawab kata iktiham ataupun diiktiham ataupun mukham, diselikan minta pertolongan dengan nama Allah.
Asalnya dengan nama Allah, dengan zat Allah. Tapi bolehkah kita nak gapo orang panggil di sini Allah Taala keceknya bismillah. Aku minta pertolongi, tetengi aku mulakan kita aku dan ku bidayah kita aku ni dengan nama Allah. Dengan berkat nama Allah. Bukan dengan zat Allah, dengan nama Allah. Jadi ulama kata harus kita mukham ataupun kita iktiham, yakni kita selikan tetengek di antara ba dengan lafaz Allah ialah dengan nama Ismillah. Dan mana kita minta pertolongi dengan nama Allah. Maka ulama jawabnya, ada ulama katanya kita minta pertolongi dengan nama Allah ni boleh ke tak boleh? Jawab kata boleh. Kerana bisanya nama Allah, kerana berkatnya nama Allah, kerana agungnya nama Allah, kerana besar nama Allah. Dah. Ataupun kita minta dengan apa? Dengan Allah. Dengan makna dengan zat Allah. Hak tu cerak-cerak dah, tak ada syak-syak dah. Tapi masalah kita nak minta tolongkan dengan nama Allah. Boleh ke tak? Seperti kita doa tu lah. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Wadud. Dah. Dengan engkau ya Allah, dengan engkau ya Rahman, dengan engkau ya Rahim. Boleh ke tak boleh? Jawab kata boleh. Kerana apa? Kerana berkat nama Allah, kerana bisanya nama Allah, kerana agungnya nama Allah. Maka boleh kita saat itu minta pertolongan dengan nama Allah. Maka sebab tu Tuhan kata pada satu ayat yang lain, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Akan yang mana-mana engkau berdoa tu akan Allah. Kita berdoa. Atau ayyaman tad'u. Yang mana-mana kamu berdoa, yang mana-mana kamu panggil, yang mana-mana kamu minta dan kamu pohon, falahu, maka sabitlah baginya bagi Allah. Sabit bagi Allah Subhanahu wa taala tu gapo dia? Ialah falahu, sabit bagi Allah al-asmaul husna, ialah nama-nama yang terelok. Dah. Maka Allah bukan diri Tuhan. Kalau kita kira Allah bukan diri zat Allah, kena kepada nama yang tunjuki di atas zat Allah. Faham mulai ibu bapa dan saudara-saudari. Makna kata Allah ni bukan Tuhan lagi, bukan zat Tuhan, kena kepada al-ismu alladhi yadullu ala zati al-wajibil wujud, ialah satu nama yang tunjuki betul-betul di atas zat yang wajib pasti ada. Maka kita minta tolong dengan Allah, yakni dengan nama Allah. Harus ke tak harus? Jawab kata boleh. Ulama kata boleh, kerana bisanya nama Allah, kerana besar nama Allah. Tengok ketika kita berdoa dah. Maka nama Allah Ta'ala 99. Mana? Allah sendiri, hak tu hak besar kali. Maka nama Allah ni ia terbahagi kepada dua perkara. Ia ada nama Al-Ismul A'zam, nama yang paling besar, nama yang paling agung, nama yang paling tinggi. Nama yang paling tinggi artinya, maksudnya pasal apa? Allah. Tu di atas kaum mu'tamad, di atas kaum yang berpegangkan oleh ulama, nama yang paling besar, nama yang paling agung ialah Allah. Adapun lafaz Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, Al-Ghafur, Al-Wadud, itu kata setengahnya. Nama bagi Allah juga. Tapi nama bagi Allah saat itu ialah bukan kata Al-Ismul A'zam. Sebut kata Al-Ismul A'zam, nama yang tertinggi, ialah kena kepada lafaz Allah. Tapi kata setengah nama Al-A'zam, Al-Ismul A'zam ni ialah nama yang sekung bagi seorang ni. Sebab darah kita tak serupa ni ibu bapa ni, saudara-saudari. Nama kita ni ya orang panggil darah kita duk mengalir ni, kadang-kadang orang ni sekung dengan Allah. Kadang-kadang orang ni tak sekung, dia sebut kata Allah, Allah jadi panah. Sekung dengan Ya Rahman, Ya Rahman. Kadang-kadang orang ni pergi sekung dengan Ya Ghafur, Ya Ghafur. Kadang-kadang orang ni pergi sekung dengan Alhamdulillah. Kadang-kadang orang ni pergi sekung dengan Ya Wadud, Ya Wadud. Kamu nak contohnya, dan kamu nak buat bandingannya, seperti Imam Ghazali kita. Rahimahullah. Maka sekung bagi Imam Ghazali kita dengan nama Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali wal Ikram.
ya zal jalali wal ikram. Tu nama hak yang sekung bagi Imam Ghazali, bukan nama ya Allah, yakni sekung bagi orang darah dia, sekung bagi diri dia dengan ya zal jalali wal ikram. Dah. Adapun hak sekung bagi siapa dia? Bagi Nabi Isa AS, ya hayyu ya qayyum ya daimu. Hak tu sekung bagi Nabi Isa. Ni semua ya hayyu ya qayyum ya daimu nama siapa? Nama Allah. Sebab tu boleh kedak kita nak minta tolong dengan Allah. Sebab tu Nabi Isa dia panggilkan seorang yang mati dalam kubur dah, roh dalam kubur, maka dia panggil apa? Dia panggil dengan ya hayyu ya qayyum ya daimu. Maka mayat hak mati tu akan mengungkahlah kubur, maka bangkitlah bangun. Ni nak ayat kata dengan nama Allah. Boleh ke tak kita minta tolong? Jawab kata boleh. Boleh kita minta tolong dengan Allah. Boleh kita minta tolong dengan diri zat Allah. Ataupun kerana berkat nama Allah, bolehlah kita minta tolong. Sebab kita berdoanya, tengok setengah-setengahnya. Ya Hanu, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim. La takilni ila nafsiki ila nafsi. La takilni ila nafsi. Ya Allah, jangan angkat serahlah akan daku kepada diri aku sendiri. Makna kita minta dengan nama Allah. Anak yang kata nama Allah ni banyak. 99. Maka nama hak manusia tu boleh kita beramal. Emo kita beramal ta ya Allah, ya Allah. Emo kita beramal ya Rahman, ya Rahman. Wa emo kita beramal dengan ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur. Kalau kita orang yang dosa banyak sangat, ataupun kita pergi beramal dengan ta ya Sattar, ya Sattar, ataupun ya Jabbar. Kalau kita ni orang yang lemah sangat, lemah hati, lemah jiwa, lemah raga, maka kita beramal dengan ya Qahhar, ya Qahhar, ya Qahhar. Sapuh di dada kita. Sapuh di dada kita. Ya Qahhar, ya Qahhar, ya Qahhar, ya Allah, ya Ilahi. Mintalah kuatlah diriku ni, minta kuatkanlah rohku ni, minta kuatkanlah hatiku ni. Tu ya Qahhar, ya Qahhar. Makna kata dengan nama Allah bolehlah kita minta bantuan. Dengan nama Allah boleh kita minta pertolongan. Dengan nama Allah bolehlah kita apa? Pohonkan kepadanya. Ni nak ayat lebih kurangnya kelebihan daripada nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itulah dengan Bismillahirrahmanirrahim boleh berjalan atas air. Dengan Bismillahirrahmanirrahim boleh berjalan atas udara. Dengan Bismillahirrahmanirrahim boleh menayar atas udara. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sebab itulah dengan nama Allah yang amat borah lagi pula amat pengasih ni. Sebab dia kata dengan nama Allah. Yakni dengan keberkatan nama Allah, dengan keagungan nama Allah. Allah mana? Jadi badah. Tuhan yang amat murah. Yakni Allah Ta'ala yang amat murah. Gapo dia amat murah? Ar-Rahman dikatakan Ar-Rahmah Al-Ammah. Ada orang panggil rahmat. Kalau kita takwilnya Ar-Rahman ni dengan mana? Ar-Rahmah Al-Ammah. Yakni rahmat yang terumum ia. Rahmat yang terumum. Tak ada kira lah orang ni deraka ke Allah, ataupun orang ni saat ni tu deraka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia saat ni tu Allah Taala borah belaka. Jadi masalahnya setengah-setengah ni kita katanya ada setengah tu minta yang jadi muridnya dan masalah jadi laisut ni ada setengah dia mau minta dan nak jadi muridnya ataupun nak belajar dengan cara laisut. Tak ada apa, tak ada masalah, saya terima dengan penuh-penuh. Bagi yang pendengar-pendengar semua, penonton-penonton semua, jadi masalahnya kita kata mintalah Allah Subhanahu wa taala keberkatan kepada amba sendiri dan keberkatan kepada pendengar-pendengar semua yang menuntut ilmu dengan cara laisuk ni, amba izinlah dengan sepenuh-penuh. Jadi masalahnya kita kata masalah Allah Subhanahu wa taala tu amat bawah. Sebab itulah bismillah aku minta tolong akan masalah karangan kita aku ni musannaf kata dengan nama Allah, dengan keberkatan nama Allah, Allah Tuhan yang murah, yang amat murah.
Sebab tu Tuhan boleh panggil amat murah. Adapun kita saat ni tu nak panggil amat murah tak boleh. Sebab tu kadang-kadang kita beri tu orang kita setuju. Kemudian orang kita tak setuju, kita tak bagi. Jadi makna kata kita borah kepada orang kita kena ya, kita kasih ya, kita suka ya. Kita berilah barang dia. Kalau nak beri bertek, orang kita kasih, kita suka. Sebab tu kepada kita nak panggil amat murah, amat borah tak boleh. Sebab kita beri tu pilih orang. Pilih orang kita kasih, orang yang kita kena, orang yang kita suka. Adapun orang yang kita tak suka, kita tak bagi, kita tak beri. Tapi Allah Subhanahu wa taala, sebab apa disifati pada Allah dengan Ar-Rahman, yakni Ar-Rahmah al-ammah lil mu'minin, bagi orang mukmin wal kafirin, rahmat yang terumum, sama ada bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, sama ada orang saat itu deraka kepada Allah, kufur Allah, Allah Taala bagi belaka. Allah Taala tak tilik sama ada orang deraka, sama ada muti', sama ada asi, sama ada mukmin, sama ada kafir, sama ada masalah fasik ataupun dia tu dosa kecil, maka Allah Taala bagi belaka. Sebab itulah di Allah boleh kita mensifati ialah dikatakan apa dia? Yakni dikatakan orang ataupun orang yang amat borah. Amat borah tu selapa apa? Sirah mubalarah. Amak nak surah sikit ibu bapa. Amak nak surah sikit kepada penonton-penonton dan pendengar-pendengar semua dan saudara-saudari. Sebab apa boleh panggil amat murah? Faham molek? Ini namanya di dalam lafaz Arab nama sirah mubalarah. Sebab tu Ar-Rahman dan pula Ar-Rahim dikatakan sifatani mubalaghatani. Sifatani musyabbahatani. Sifat, dua sifat dia kata musyabbahah. Lagi pula di situ ada pangkat dengan makna mubalarah. Sangat-sangat borah Allah, amat borah Allah. Sebab apa Tuhan dikatakan amat borah? Kerana Allah Subhanahu wa taala saat itu bagi rahmat saat ni dia tak tilik. Tak tilik kepada muti' orang yang taat ke, ataupun asin ke orang yang deraka ke, ataupun mukmin orang yang beriman, ataupun kafir akada kafir. Tuhan beri belaka. Kadang-kadang kita tengok di atas dunia ni, orang yang kafir, orang yang deraka kadang-kadang terlebih kaya daripada orang Islam lagi. Terlebih kaya daripada orang beriman lagi. Sebab tu orang panggil Ar-Rahmah Al-Ammah. Sepertinya mana rahmah yang terumum? Kal-aqli, akal. Allah Ta'ala beri belaka. Orang kafir Allah Ta'ala bagi akal. Kepada orang Islam Allah Ta'ala beri akal. Wal wujud, dan kau orang panggil nikmat wujud, nikmat ada hidup bagi orang beriman pun ada hidup, bagi orang kafir pun duk menyawa, bagi orang deraka pun menyawa, bagi orang tak deraka punya. Hani nak kata Ar-Rahmah Al-Ammah kal aqli wal wujud, seperti nikmat akal. Kita tengok nikmat akal ibu apa, sama ada orang beriman nikmat akal ada. Bagi orang kafir nikmat akal ada. Bagi orang deraka ada nikmat akal ada. Bagi orang taat ada nikmat akal ada. Nak kata Allah Ta'ala sangat-sangat borah dan murahnya bagi Allah. Dia beri belaka nikmat akal ni. Dan nikmat hidup. Tak ada kira kata orang ni deraka. Allah Ta'ala beri hidup dia. Boleh makan, boleh hidup, boleh nyawa. Bagi orang taat, maka hiduplah bagi dia. Maka boleh makan, boleh minum bagi dia. Ni nak kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala umum sangatnya rahmat dia. Umum sangatnya keborahan dia. Lagi pula mengasihani akan segala hamba Allah. Allah kasihani. Ni sikit. Ni kena faham sikit. Sebut kata Ar-Rahim, Allah Ta'ala di sini kata lagi mengasihani akan segala hamba Allah. Hamba yang mukmin. Kait situ tu. Sebut kata mengasihani. Hak ni orang panggil Ar-Rahmah Al-Khassah lil mu'minin. Orang panggil rahmat Allah Ta'ala juga. Tapi ketentuanlah ia rahmat ini bagi orang beriman saja. Rahmat ni Allah Ta'ala bagi orang beriman saja. Mana? Kanikmatil iman wa nikmatil Islam. Nikmat ini, nikmat Islam. Hak ni rahmat Allah Ta'ala juga.
Tapi rahmat ini Allah Ta'ala ketentuan saja. Allah Ta'ala khusus saja. Allah Ta'ala menentu saja bagi orang-orang yang beriman. Adapun bagi orang kafir, dia boleh tah dunia. Kalau kaya pun tah dunia ya. Kalau mewah tah dunia ya. Hak tu rahmat tak? Rahmat. Tapi rahmat yang terumum, yang rata ia. Yang meratai ia Allah Ta'ala bagi belaka. Tapi hak ni Allah Ta'ala khususnya bagi orang-orang beriman saja. Bagi orang beriman mana nikmat iman, maka nikmat iman Allah Ta'ala tak bagi kepada orang kufur. Allah Ta'ala tak bagi kepada orang kafir. Adapun nikmat iman ni Allah Ta'ala simpan taruh kepada mana? Yakni kepada orang-orang yang beriman dengan Allah Ta'ala saja. Lepas tu nikmat Islam. Nikmat Islam boleh semaya, boleh ber. Maka bagi orang Islam saja. Adapun bagi fak siye ataupun fak kafir, kalau dia pakai spiyah, pakai jubah seperti amma ni, dia masuk masjid, dia nak semaya Allahu Akbar. Boleh semaya tak? Boleh semaya tapi tak sah. Sebab syarat dia tak cukup. Syarat Islam dia tu tak ada. Iman dia tak ada. Sebab tu orang panggil semaya bagi tak sah. Allah Ta'ala tak bagi. Sebab tu amal nak kupas sikit ibu bapa yang dihormati dan saudara-saudari hadirin hadirah. Jadi nikmat Allah Ta'ala ni, anna ni'amallah, sesungguh bahawasa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala mi'atun, 100 semua. Jadi sebut oleh Imam Ghazali kita di dalam kitabnya, dia kata anna ni'amallah, inna ni'amallah, sesungguh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa herak nikmat? Nikmat ni benda hak kita boleh bersedak-sedak dengan dia. Supaya nikmat hidup kita. Boleh kita sedap dengan hidup kita ke apa? Oh, makan sedap. Tuan kata, nikmat ni ma yataladzu bihi. Yataladzu apa? Ma yataladzu bihi. Barang yang boleh bersedak-sedaklah ia seorang bihi dengan ma. Mana amal nak contohnya? Mau nak contohnya? Jadi masalahnya nikmat ke apa? Orang panggil ma, an-nikmah, nikmatun ataupun minnatun. Dia ada tu orang panggil lafal-lafal. Nikmat ni ma yataladzazu bihi, barang yang boleh bersedak-sedak seorang dengan dia. Kita kata kita ni hidup segar. Allah makan pun sedap weh. Wasa jelira, wasa sedap. Mulut kita gigi pun gagah lagi. Lidah pun ada rasa maka makan nasi dengan pak pik, makan nasi dengan sup. Allah rasa sedap. Tu dia panggil nikmat tu. Tu dia panggil nikmat. Sebab kita boleh bersedak-sedak dengan nikmat. Nikmat mulut kita, nikmat lidah kita, dan pula nikmat hidup kita, nikmat mulut kita, nikmat rasa kita. Maka kita boleh sedak-sedak ketika kita makan. Dan dengan nikmat hidup, boleh kita tidur jenera molek. Tengok supaya orang tak jenera boleh seminggu. Nak supaya gila dah. Hak duk mari kok Muhammad, duk oyak gua ibu apa? Allah babo, ambo nak tidur tak leh ni. Seminggu, 2 minggu tidur tak leh dah. Wasupa nak jadi gila dah. Malat pusing kok tu, pusing kaca pejai mata gapo ni. Tak jenera weh nak tidur, nak buat lah mano babo ni. Makan ubat tidur 4 teh tak jenera, 5 teh tak jenera. Kawan, kerana nikmat sedap-sedap le tidur ya tak ada. Tu dia panggil nikmat tidur tak ada. Sebab tu nikmat ni ma yataladzazu bihi, barang yang boleh bersedak seorang dengan dia. Kalau tidur sedap, kalau makan sedap, kalau berjalan sedap, kalau makan nasi dengan pak pik sedap cara pak pik, kalau makan wasalak sedap cara wasalak, kalau makan sup sedap sup, kalau boleh buat kereta sedap. Ni orang panggil nikmat lah tu. Kemudian Imam Ghazali kita sebut di dalam kitab, dia kata inna ni'amallahi ta'ala, inna ni'ama indahu ta'ala, sesungguh bahasa nikmat di sisinya ta'ala mi'atun 100 semua. Nikmat di sisi Allah 100. Kemudian hak 100 ni amun nak royaknya nikmatun wahidah, nikmat yang satu Allah Ta'ala sifat taruh di dalam dunia. Ibu bapa. Dah. Satu nikmat saja ni. Nikmat kita makan sedap. Nikmat kita bining pun sedap. Nikmat kita duduk keluarga sedap. Nikmat kita dapat anak sedap. Nikmat kita saat ni boleh kebun pun sedap. Ayah saya kepada anak. Anak saya ke ayah. Anak saya ke ibu. Ibu saya ke anak. Anak kucing saya ke anak kucing. Ni. Orang panggil satu nikmat ni. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat taruh di dalam dunia. Satu nikmat aja ni.
makan sedap, hidup sedap, kaya rela dah. Masalah mewah, amuh besar, kereta besar, bining janguk poi tining, jalan situ sini makan kedai cok ping situ sini dah. Semua ini satu nikmat ibu bapa. Satu nikmat saja ya Allah Taala tahu kita. Dah. Allah Ta'ala taruh kita tu ya dalam dunia. Oh, tapi hak so ni pun kita rasa saya nak tinggal dah. Depa bila umur besar, Allah rasa saya nak mati. Bining jangan Allah rasa saya nak mati. Dah kan? Harta banyak Allah kadang-kadang dekat nak mati tak ada tanya mengucap dah. Tanya apa? Allah kebun pergi tengok gawe lek tu. Kebun tu kita bah dak gitu. Tebung tu demo dok motang dak tu. Dia tahun itu lagu mana tu? Deh. Nak royak kata satu nikmat ni pun Allahu Akbar. Saya habis diri dah. Nak tinggal tak boleh. Kadang saya siapa kena mati. Saya kadang-kadang saya nyo siapa nak mati tu saya. Satu nikmat yo ya Allah Taala taruh. Deh. Ya Allah Taala taruh so ya. Deh. Allah Ta'ala taruh satu nikmat saja dalam dunia ni pun deh. Kita saya dah nak tinggal, saya dah nak mati, saya dah kok tu kok ni, sayalah kita, saya. Satu nikmat ya. Deh. Tapi kenapa Allah Ta'ala tak taruh lagi 99 lagi di dalam dunia? Kerana tak cukup ibu bapa. Tak padan dengan tepat. Tak padan tepat ni halus sangat ya. Sebab tu syurga hak paling kecil sekali. Hak Tuhan kata di dalam Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Hendak segeralah oleh kamu hi orang-orang beriman ila rabbikum gi pada Tuhan kamu. Segeralah kamu minta ampun dengan Tuhan, minta keampunan dengan Allah, koyak kesilapan dengan Allah. Wasari'u ila maghfiratin, segera kamu minta keampunan, pergi kepada ampunan daripada Tuhan kamu. Dan segera pula wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan Tuhan suruh segera kepada syurga. Ni kena faham molek ibu apa. Karena sini satu nikmat ya. Ni satu nikmat ya ni di dunia ni. Dunia ni satu nikmat saja yang Allah Ta'ala taruh kita. Satu nikmat saja yang Allah Ta'ala sifat taruh. Sebab tu Tuhan tak ada suruh gada. Ambil sekadar cukup makan. Ambil sekadar cukup pakai. Ambil jangan sampai terlupa ibadat ke Allah. Ambil sampai terlupa semaya. Sampai terlupa zikir. Hak ni bukan. Hak Tuhan sebut dalam Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hendak gaduh dan segera dan cepat kamu kepada minta keampunan daripada Tuhan. Lepas tu Tuhan gaduh masa Allah pergi kepada syurga. Jalan, wasilah dan tangga untuk nak campai kita kepada syurga, muatlah lagu nak cepat. Jadi cepat-cepat. Kenapa? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Nak royak kata sekecil-kecil syurga, sehalus-halus syurga yang Allah Taala cadai bagi orang beriman. Syurga hak paling sikit sekali di dalam hati bagi orang beriman, ada satu besar biji zarah iman ya, sebesar biji sawi. Allah Subhanahu wa taala 14 kali dunia. Nak ya kata sehalus-halus syurga, sekecil-kecil syurga yang Allah Taala cadai bagi orang beriman, yakni 14 kali dunia. Lepas tu satu nikmat mari tak le dunia, nak ambil lagi 90 nikmat, mari nak tak le dalam dunia, dia tak padan. Kerana nikmat so ni pun tak cukup dah. Nak tak di dalam dunia ni. Tak padan dah ibu bapa. Sebab tu nikmat 99 kita cedeklah. Walaupun susah kita sekarang dengan COVID, dengan corona, kita ingat kepada nikmat yang Allah Ta'ala cadai kita sedap nu di sana nu. 99 syurga sore-sore. Allahu Akbar ibu bapa. Tengok syurga bagi siapa? Syurga bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hak Tuhan cerita dan hak Nabi cerita. Syurga bagi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, satu umat Nabi, lagi pula umat Nabi yang paling nak kata iman dia paling tinggi. Lepas tu kalau nak adukan iman umat ni semua nak pergi padu dengan iman Abu Bakar, nak pergi banding iman Abu Bakar, maka lebih iman Abu Bakar. Tapi syurga yang Allah Subhanahu wa taala simpang taruh bagi Abu Bakar, nak kata malaikat Jibril itu terbang. Dan malaikat Jibril itu terbang 300 tahun ibu bapa. Bah Jibril kalau kita nak ukur dengan dunia ni, Allahu Akbar, sepuluh dengan telur dengan bukit dah. Jibril tu bukit, dunia ni telur. Kalau Jibril tu jetik telur ni, telur tu hidup mana?
Dah. Tapi Jibril saat ni terbang 300 tahun, tak gerak. Pelihnya jatuh. Jatuh saat ni, tak ada siapa ke syurga lagi. Tak pintu pagar syurga bagi Abu Bakar. Kemudian apabila Jibril tu jatuh situ, maka mari satu cahaya. Daripada cahaya kan hurul ain, cahaya bidadari. Maka Jibril pun sujud. Maka bidadari kata, ana hurul ain, ana lastu ilahan. Aku ni ialah kena kepada cahaya ataupun bidang dari. Aku ni bukan Tuhan. Mung tak sepatut nak sujud, ya Jibril. Aku ni bukan Tuhan. Aku ni bidadari. Ni nak royak kata syurga yang Allah Ta'ala cedeh bagi orang-orang berimeh yang tinggi-tinggi. Allah nak kata besarnya syurga ni, tingginya, lebihnya, hebatnya, nak royak tak boleh. Maka masalah nikmat syurga, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesedapan di dalam syurga, hak ning Allah Ta'ala khusus dan Allah Ta'ala ketentuan bagi hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Lagi pula dia kata sini, alhamdulillahillazi syahida biwujudihi jami'ul kainat. Bermula pujian-pujian itu, ayat kata alhamdulillahillazi syahida biwujudihi jami'ul kainat subhanahu wa ta'ala al-malikil allam al-qadimil bakil qaimi bizatihil qadiri alal ijadi wal i'dam. Dia katanya segala puji bagi Allah. Yakni makna kata bermula pujian itu mustahaklah ia dan ketentuanlah ia bagi Allah. Nak kata pujian-pujian tu hak kita dak royak semua puji pak. Yakni Allah Ta'ala puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis puji hadis bagi hadis, puji hadis bagi qadim. Allah Ta'ala puji kepada dia sendiri, Allah Ta'ala puji kepada hamba-Nya, Allah Ta'ala apa? Hamba puji bagi hamba, hamba puji bagi Allah. Ni makna tu puji-puji yang termaklum ini, puji-puji yang telatah ini mustahak bagi siapa? Yakni ketentuan bagi Allah. Allah mana? Tuhan yang mengsaksi. Orang panggil orang makna tu Tuhan inilah yang menyaksi sendiri, yang menjamin sendiri. Yang jadi saksi sendiri, yang jamin sendiri dengan keadaannya Allah ni oleh sekalian kainat. Makna kata dengan ada Allah, dengan keadaan ada Allah Ta'ala ni oleh sekalian kainat. Sebab itulah ada semua kainat. Apa kainat? Yakni ada semua makhlukat. Makna kata nak adakan makhlukat, nak ada masalah kita tak kejadian-kejadian, penciptaan ataupun masalah makhlukat ni, penciptaan Allah. Ni orang panggil benda yang diciptakan oleh Allah, benda yang ditimbulkan oleh Allah, benda yang dijadikan oleh Allah. Nak ayat Tuhan diri menyaksi kata dengan sebab ada Allah, dengan sebab inilah ada semua daripada kainat, semua ada daripada benda-benda makhlukat. Kenapa? Kerana ada Allah. Sebab ada Allah, adalah semua makhluk. Kita tengok ibu bapa. Misalnya kita tengok apa benda, cuba kita tengok apabila adakan bayang ni. Makna kata adalah tuai. Okay? Apabila kita tengok bayang ni di dinding, nampak kong lagi. Bermakna kata kena adalah tuai. Makna kata apabila adakan Allah, maka adalah makhluk. Sebab tu dalam setengah-setengah kita, seolah-olah makhluk ni dikatakan bayangan Allah. Bayangan ke mana? Makna kata ada Allah, maka adalah makhluk. Ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada air laut, ada pokok kayu, ada kita, ada udara, dengan sebab ada Allah. Supaya kita tengok di papan, nampak tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dah dia katanya, hari ini aku nak bicarakan masalah fiqh. Kita tengok situ, tulis saya di papan cecah, ataupun tulis saya yang ada di papan lu. Bermakna kata semata-mata tulis saya tu nak timbul sendiri, ataupun tulis saya tu nak ada dengan sendiri,
dengan tidak ada penulis, dengan tidak ada katib, ia tak boleh jadi. Supaya itulah kita tengok pokok kayu, nampak ada. Tengok angin nampak duk bergerak saat ni tu di pokok kayu, di pokok nyo, di pokok kelapa. Tengok awal duk pergi mari, tengok langit. Bermakna kata kena ada yang menjadi ataupun kena ada yang mengada, ada yang menimbul. Makna kata dengan sebab ada Allah Ta'ala ni lah, dikatakan ada semua kita ni. Ada semua makhluk ni. Ada semua benda yang kena jadi ni. Lagi pula, Maha Suci ia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni Maha Suci. Maha Suci daripada apa? Daripada kekurangan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu Maha Suci lah ia daripada kekurangan. Maka kekurangan apa? Kekurangan bagi Allah tu Maha Suci. Gapo kekurangan Allah? Kekurangan pada Allah Ta'ala tu Maha Suci. Allah Ta'ala terlepas. Allah Ta'ala tersuci. Allah Ta'ala terbersih daripada perkara-perkara yang tak layak. Hal ni kita duk ngaji dah dia adalah sifat salbiyah. Makna kata tertolakkan perkara yang tak terlayak, maka tertolaklah dengan sifat salbiyah Allah. Macam mana kita tahu berbilang-bilang Allah? Maka berbilang-bilang Allah ini satu perkara yang membawa kepada kurang Allah. Ini satu perkara yang membawa pada cacat Allah. Makna kata berbilang Allah ataupun bagi Allah ada anak, bagi Allah Ta'ala ada bini, bagi Allah Ta'ala ada isteri, bagi Allah Ta'ala ada syarik, ada ada kawan, ada saing. Maka benda ni semua dikatakan perkara-perkara yang membawa kekurang, kecacatan, benda tak layak. Maka Allah Ta'ala tu Maha Suci daripada benda tu. Dan yang Maha Tinggi, Allah Ta'ala tu Maha Tinggi. Allah Ta'ala Maha Tinggi, Maha lebih. Lebih daripada semua perkara. Semua perkara kena tupai ke dia. Semua perkara kena tupu ke dia. Semua perkara saat ni berhajat pada dia. Sebab tu Allah Ta'ala tu Maha Tinggi, Allah Ta'ala Maha lebih. Lepas tu kita di hari ni kena tupu ke Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Kerana Tuhan tu lebih. Tuhan tu boleh beri kita segala-gala. Allah Ta'ala bagi kita semua perkara tu. Sebab tu kita kena berdoa ke Allah ibu bapa. Ibu bapa dihormati, kita kena berdoa ke Allah banyak-banyak. Kerana Allah Ta'ala boleh menyelesaikan semua perkara pada kita, pada keluarga kita, pada rumah tangga, pada kampung tempat kita dengan doa kita ke Allah. Kerana Allah ni Maha lebih, Allah Maha tinggi, Allah Ta'ala pemberi, kita peminta. Allah Ta'ala peluluh, Allah Ta'ala beri, maka kita peminta, yang beri itu Allah Ta'ala. Lagi pula Maha tinggi, yang mempunyai kerajaan. Allah Ta'ala mempunyai kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan langit, kerajaan bumi bagi Allah. Sebab tu bagi Allah Ta'ala tu kalau dia nak ambil anak bagi dia, Allah tak sepatut. Anak tu siapa supaya kita ada anak? Ada anak ni pakai, anak ni tak pakai, ada anak ni berjurus tak berjurus. Jadi Allah Ta'ala nak pilih anak tu, dia pilihkan masa Allah malaikat-malaikat dia jadi anak. Dah kalau kita kira. Sebab malaikat paling mulia pada kita. Sebab tu bagi Allah Ta'ala mempunyai kerajaan, mempunyai rentahan, yakni rentahan langit dan bumi. Sebab dia kata dalam Quran, lahu ma fis samawati wal ar, ataupun lillah mulkus samawati wal ar. Bagi Allah kerajaan dan rentahan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Yang amat mengetahui. Allah Ta'ala ni amat-amat tahu. Amat-amat tahu, amat-amat mengerti. Sebab tu bagi Allah, kemana nak surah sikit buat apa? Bagi Allah dikatakan alimun. Benda yang Allah Ta'ala tahu dikatakan ilmun. Bagi kita pun diitlakkan alim. Tapi bagi kita dikatakan ilmu kita tu nama ilman. Tapi ilmu kita dengan ilmu Allah itu ada perbezaan. Bagi Allah dikatakan alim. Tapi ilmu Allah Ta'ala tidak terhingga, tidak tersakat, lagi pula tidak tersekap. Ilmu Allah Ta'ala itu di atas ala wajhil ihatah. Tuhan tahu segala perkara, tidak ada perkara yang menyekati Allah. Supaya kita, ilmu kita sungguh kata ada. Tapi sebelum daripada ilmu kita saat ni tu kita tahu, kita reti, kita melalui tak reti dulu. Sebab pada kita boleh kata alim, boleh kata arif. Adapun arif ni orang panggil sabqul jahli.
Makna mendulu tah kita oleh kejahilan, lepas tu kita tahu. Lepas tu kita tahu benda yang kita boleh tengok ya, ya benda kita boleh mengitar ya, benda yang kita nampak, tapi benda kita tak nampak, supaya benda duk 10 kilo ataupun benda duk patak bumi, kita tak tahu dah. Tapi Allah Subhanahu wa taala nak royak kata ilmu Allah taala tu dikatakan benar apa al-ihatah. Dah ya'lamu ma fi apa? Hatta kata wa yuhituna bihi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dah Tuhan tahu benda hadapan kita, benda belakang kita, tapi kita sendiri nak kata ilmu kita tidak meliputi bulu hidung kita berapa orang kita tak tahu dah. Misal kita berapa orang kita nak bilang tak tahu dah. Lagi pula bau kita saat ni berapa orang, janggut kita berapa orang, kita tak reti dah, kita tak mengetahui dah. Bulu mata kita, pas orang lah tubuh badan kita berapa orang duk jalan, mana orang besar, mana orang halus, kita nak royak tak boleh dah. Ni nak royak tu ilmu yang ada pada kita tak boleh nak kata amat mengetahui, sebab kita tahu tak semua, tak seluruh. Tapi bagi Allah, seluruhlah bagi Allah kenyataan dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amat mengetahui Tuhan yang qadim, yakni yang sedia kala, lagi kekal. Tuhan itu sedia, tidak ada permulaan bagi adanya ada Allah. Permulaan bagi ada Allah, supaya jari keliking belum badan ni ada tak? Tak ada. Ibu jari belum ada dia ada tak? Ada. Allah Taala tidak ada permulaan bagi adanya. Dah. Lagi pula kekal. Makna kata tidak ada kesudahan bagi dia, yang berdiri dengan zatnya zat Allah. Allah Ta'ala berdiri, yakni Allah Ta'ala ada dengan zatnya, yakni ada dengan secara-cara diri. Tidak ada orang yang membantu ataupun bertukar dengan orang tu. Kita ada kita kena tupai demo tu, kalau hidup kapung demo tupai tu, nebel tupai demo tu, botol masalah. Kuasa ia Allah atas mengadakan. Allah Ta'ala tu kuasa di atas mengadakan dan pula mengikdam, meniadakan. Allah Ta'ala nak ada gapo, Allah Ta'ala menimu. Allah Ta'ala nak gapo timu lah benda tu. Allah Ta'ala nak mengeluar gapo, Allah Ta'ala mengeluar lah. Allah Ta'ala nak mentakdak lah. Sepolah ni tu nak timu apa? Nak menimu kawi. Timu kawi tak usah piaskan. Tak Sofia duk timulah penyakit COVID, maka timu kratuk bih stay dunia. Bukan sekadar nangis, ya kratuk bih. Tengok Mekah kena katuk, tahun ni orang nak pergi buat haji pun tak boleh. Maka seluruh dunia kratuk bih. Ini perbuatan siapa? Ini Allah Ta'ala nak timu pada masa je sekian dengan sebab di dalam ilmu Allah, tak Allah Ta'ala tu tahu dah. Allah Ta'ala mengerti dah pada zaning, pada jening, Tuhan sudah tahu benda ni akan berlaku, qada dan qada Allah Ta'ala nak timu. Sebab tu kita kena yakin. Dan Tuhan nak meniada, Tuhan meniada. Allazi farada alaina ta'alluma syara'i'il Islam wa ma'rifata sahihil muamalati wa fasidiha li ta'rifil halali wal haram. Tengok ni. Musannif kita wari di dalam khatibah dia ataupun muqaddimah dia kata nah. Allah Ta'ala mana? Allah Ta'ala mana saat ni kita duk mengaji dah dengan nama Allah, dengan keberkat nama Allah. Allah Ta'ala yang menolongnya, Allah Ta'ala yang membantunya, Allah Ta'ala sangat-sangat borah dan murahnya. Allah Ta'ala bagilah ke hamba-Nya, dan Allah Ta'ala kasihani pada hamba-hamba yang beriman. Dan ada seluruh perkara, ada semua perkara dengan sebab ada Allah. Kalau tak ada Allah, tak ada lah benda lain. Tak ada lah langit, tak ada lah bumi. Tak ada lah kita, tak ada lah udara, tak ada lah bintang dan bulan. Sebab ada Allah, ada benda ni. Lagi pula Allah Ta'ala nak allazi farada alaina ta'alluma syara'i'il Islam wa ma'rifata mengetahuikan syara'i dan pula wa ma'rifata sahihil muamalati wa fasidiha li ta'rifil halali wal haram. Dan Tuhan kita ni yang mewajibkan, Tuhan ni salah tak, yang mewajiblah ia Allah, yang mempastilah ia Allah. Tu makna tu Tuhan ni yang memperwajib ia, yang mempasti ia, yang memfardu ia Allah atas kita. Ni orang panggil wajib pada syarak.
Bukan wajib pada akal. Kita kena faham molek. Kalau wajib pada akal, ini wajib bagi. Orang panggil lafaz yajibu, dia takdiah dengan lam. Seperti yajibu lahu. Hak tu wajib pada akal. Kata yajibu ala kulli mukallafin. Hak ni wajib pada syarak. Kena faham ibu apa? Dia lafaz Arab ni dia tak sama ibu apa? Dan saudara-saudari dan pula hadirin hadirat peminat penonton semua. Lafaz Arab. Kalau yajibu lahu, wajib baginya bagi seorang mukallaf an ya'rifa, bosa mengetahuilah ia al-hukm al-aqliyah. Mengetahuikan hukum akal. Hak tu wajib pada akal. Dah. Kalau wajib tak, yajibu alaihi, wajiblah di atasnya, di atas seorang an ya'rifa, bosa kena tahulah ia syurutas salah wa arkanasa. Hak tu wajib pada syarak, wajib dengan Allah. Supaya nak banding selagi berapa. Faham lafaz Arab mulai. Kalau raghiba fihi dengan raghiba anhu tak sama. Lafaz raghiba belaka, tapi takdiah lik belaka tu wagi tak sama. Raghiba fihi, wagi dengan fihi. Kalau raghiba anhu, takdiah tak sama. Hak ni fihi ni anhu. Kalau raghiba fihi, gemalah ia seorang padanya pada suatu. Kalau raghiba anhu, makna kata benci seorang daripadanya. Dia kata sininya Tuhan yang mewajib, yang mempastilah ia Tuhan atas kita belajar. Ni kita kena belajar ni. Jangan tinggal belajar. Sama ada belajar. Lo ni seni bu bapak boleh belajar cara laisau, boleh belajar di dalam telefon. Dulu payah kena pergi ponok. Kena pergi sejik. Baru boleh ngaji. Lo ni duduk rumah pun boleh dengar buka laisau. Saat ni tu Uru banyak duduk ngajar dalam laisau. Lepas tu kita ada telefon bukalah boleh sejak ataupun setengah jam dengar gatiklah orang-orang duk mengajar, dengar gatiklah orang duk kecek-kecek agama, dengar gatiklah orang duk nasihat agama untuk jadi faedah bagi kita. Kerana Tuhan pun wajib tah kita kena belajar. Belajar segala hukum Islam, segala hukum ataupun segala hukum agama Islam. Kita kena mengaji belaka ni hukum-hukum agama Islam. Mana hukum agama Islam? Setengah daripada hukumnya ialah semaya, setengah daripada hukumnya masalah kita terpuasa, setengah daripada hukumnya masalah menikah kahwin, setengah daripada hukumnya semaya, setengah daripada hukum masalah jual beli, setengah daripada hukumnya masalah kita nak tepuh retina kita tu boleh ke tak kalau ada semaya, ataupun masalah jimuk kita, masalah keduduk kita. Ni semua ni bersangkut dengan hukum-hukum agama Islam. Maka Tuhan wajib di atas kita kena mengajikan, kena belajarkan. Sebab tu Nabi kata utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tutup dan cari engkau akan ilmu daripada buaya hingga sampai kepada lialah. Maka Tuhan pun wajib di atas kita kena mengaji. Sebab tu hadis Nabi kata satu lagi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Maka menututi akan ilmu tu, maka fardulah, wajiblah di atas tiap-tiap orang Islam hak lelaki dan pula orang mukallaf hak muslimah. Dan belajarkan pengetahuan segala hukum sah muamalah. Ni wajib gak ni. Kita kena mengaji gak lebih-lebih lagi fok nega ni, kena mengaji juga masalah hukum-hukum muamalah, sah muamalah, sah perniagaan. Hak lagu mana menega sah. Lagu mana menega tak sah. Ni mau nak tubik masalah sikit. Jadi masalah di hari ni kalau kita tengok dalam kitab I'anah juzuknya, juzuk 3 tak silap ingat. Ataupun juzuk 2 bab muamalat ni, dengar molek ibu bapa. Hari ni kita ambil hak ni tak apa dah, masalah muamalat kita menega jual beli di rumah kita. Jadi kata ulamanya, kata setengah daripada ulamanya, kebanyakan di atas perkataan yang kuat-kuatnya, dia kata masalah kalau kita kira mari kita duit demo barang, kalau kira mari sungguh tak sah. Sebab dia kena akad jual beli. Misalnya kita, Allah duit aku belikan barangmu dengan harga banyak bayar. Demo pun aku jual barang ni dengan harga banyak terima. Asalnya pada hukum muamalat kena begitu.
Deh. Tapi di tempat-tempat kita di hari ni ya tak ada lagu tu. Kadang-kadang kita hala duit, supaya beli kok sewing, beli kok gapo tu, orang tak tahu hala duit. Berapa kok 30 kok. Demo pun wi barang. Tak ada tak aku belikan dia, demo pun jualkan akan dia, aku beli dengan harga banyak bayar, demo tu pun aku jual dengan harga banyak terima. Ya tak ada katalah tu. Tapi ulama tanggung kata setengah daripada perkataan Imam Nawawi, dia kata masalah gapo? Di hari ni kita kena tanggung di atas masalah bab mu'atah. Apa mu'atah? Yakni beri memberi. Kerana payah sangat pada akhir zaman ni. Jadi kita saat ni tu susah. Orang kita saat ni tu banyak nak hala duit, dia mau wi barang hala duit, tak ada kata aku jual, aku beli barang ni, dia mau tak aku jual. Tapi kalau kata lagu tu terlebih syomil. Maka Imam Ghazali kita tanggung dalam di atas satu perkataan dia kata kita bicara masalah ni, kita tanggung di atas bab mu'atah. Apa mu'atah? Yakni beri memberi. Kita wi duit, dia mau wi barang. Kita wi duit, dia mau wi barang. Tu katanya Imam Nawawi kita di dalam kitabnya. Masalah tu kita kena tahu gak sah muamalah, mana tak sah jual beli, dan fasik muamalah. Masalah punuh muamalah lagu mana. Masalah kalau kita jual kilo kita saat ni, kita gigih. Jadi tengok kalau kita tak di atas mata kilo kita, sapar lah 10 kerat. Tapi kalau kita timbang kilo lain tak sapar, kita gigih. Kita gigih kilo kita. Kerana nak makan laba di mata kilo. Kilo kita tu kalau kita nampak dah sekilo. Tapi kalau kita timbang di kilo lain, ada sekerai kita salah. Ni pasik ni punuh ni. Ni orang panggil racun dalam jual beli ni haram ni. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala fardu tah kita kena mengajikan hukum-hukum agama Islam dan kena mengaji juga bab sahih betulnya masalah jual beli, masalah muamalah ataupun fasik supaya apa? Diketahui akan yang halal dan haramnya. Supaya kita nak tahu hak mana ke halal, hak mana ke haram. Supaya kita nak tahu mana yang halal, mana ke haram. Tu supaya kita nak tahu yang mana halal, yang mana ke haram. Jadi masalah kita habis kat tu, hak tu kita nak berhenti kat dulu dan kita nak bacakan masalah baru sikit. Masalah qadaya fiqhiyah mu'asarah. Lebih kurang 10 minit kita nak bacanya masalah hukum-hukum yang baru. Daripada masalah fiqh tapi orang panggil qadaya fiqhiyah mu'asarah, yakni hukum-hukum fiqh yang baru timbul lah. Masalah yang katanya amak nak baca sikit nak ibu bapa tu dengar. Jadi dia kata sini asar mawani il hamli. Ni banyak benda dok berlaku ni, kesan-kesan ni yang berlaku masalah nak menegahkan masalah bunting ataupun perut besar. Ni banyak orang-orang kita ni. Kita nak baca masalah baru sikit. Jadi orang kita tu kadang-kadang berumah tangga bini belaki tapi tak si ke anak. Ni masalahnya. Mana mu tak segi? Kawan tak si mai prom. Yang mai prom tu lelaki kata kawan pun mai prom. Tina pun kata mai prom. Ingat molek berapa mu nak besar. Jadi apabila az-zawad, apabila berumah tangga, jadi apabila kita duduk dah di antara suami dan isteri, kita dua-dua ni tak si ke anak. Tanya bini, kawan tak segi, tak prom lagi. Sebab kerja pun tak boleh bancuk lagi. Ataupun jatuh pun kawan pun tak prom lagi. Tak si. Sama-sama tak si. Jadi hari-hari kita tu duduklah tu. Anak-anak tak si. Anak tak si. Jadi kita duduk doa dah. Duduk hari tak si ke anak, tak si ke anak. Duduk mari sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ketika kita nak sungguh tu, tak boleh sungguh. Tak boleh sungguh. Sebab apa? Ya turut mulut dah ibu bapa. Saudara-saudari turut mulut dah. Kita tak si anak malaikat amin. Kita tak si anak malaikat amin. Sebab kita tak si tu, jadi dengan doa kita hari-hari bertahun-tahun 40 kali lebih, 41 kali lebih, Allah Ta'ala terima. Bila ketika kita tu berhajat, ketika kita tu nak, maka Tuhan tak bagi anak. Siapa cari bidai situ, cari bomo sini, nak ke anak tak boleh nak. Sebab apa? Awal-awal kita nikah kita tak si ke anak. Sebab itulah mau nak pesannya kepada saudara-saudari, ibu bapa semua dan pula pemuda-pemudi semua. Hak kahwin baru-baru saat ni tu, kita tak sah niat kata aku tak si ke anak.
bining lah. Kalau menikah nak ke anak. Sebab tu orang tua-tua kita kata membining we boleh anak dulu. We boleh anak dulu seorang dua orang. Lepas pada tu mengkira diri lah. Ni kita dak berbining mula-mula tak say ke anak lagi. Sebab apa? Mai prom lagi pula orang panggil tak ada buat persiapan lagi, persiapan apa? Persiapan lagi untuk nak mana ada anak. Deh. Apabila lepas pada 3 tahun, 4 tahun rasa nak dah we tengok kawan gu boleh anak dak piping anak dak duka anak, kita rasa nak tapi Tuhan tak bagi. Deh. Sebab dia tu fitira bil adati asy-sya'riyah lil mar'ah wa hukima zalika syar'an. Pada bergelombangnya adat kebiasaan yang perasaan bagi para puan saat itu. Nah, adat je lagu ni. Kadang dia susah politik ya tak selah ke anak. Payah dengan kerja, payah dengan gapo, tak se gi ke anak. Kita sendiri pun tak se lagi hajatan ni. Qad yarghabu ba'dul azwaji fi adami husulil hamli lidawafi'a wa asbabin syatta minha. Tengok ni. Terkadang tu tergema, suka ba'dul azwat, setengah dan separuh daripada suami dan isteri. Ba'dul azwat, separuh dan setengah-setengah daripada orang yang beristeri ataupun orang yang berumah tangga ataupun orang laki suami ataupun suami isteri. Kadang-kadang tergema di antara isteri dan suami ini fi adami husulil hamli. Toksi kepada perut besar. Toksilah kepada anak. Toksi menghasilkan buting. Ni. Ni kena tengok molek buapa ni. Banyak ni. Hak duk mari cari, duk jadi mandu, tak mandu, masalah tak mengandung politik ni. Bobolah mu tu tak bagi sungguh sebab ya toksi di mula. Tapi terkadang banyaklah masalah gemalah, masalah separuh dan setengah-setengah daripada orang pernikahan, orang menikah kahwin, suami isteri toksi kepada anak, toksi kepada perut besar. Hak tina sendiri toksi pada bunting lagi. Sebab tak ada sedia lagi ni. Sebab tak ada siapkan lagi ni untuk nak boleh anak ni. Separuh-separuh dan setengah-setengah daripada perkahwin ni dan pula suami isteri. Lagu ni lah perasaan mereka. Li dawafi'a, kerana adalah dawafi' benda hak duk menolak tok si ke anak tu mai prom, hak jantan pun mai prom, hak tina pun mai prom. Kita jantan pun tak ada sedia, hak tina pun tak ada sedia. Wa asbabin, dan beberapa sahabat-sahabat syata yang bersalah-salah deh. Ni kena ingat molek ni. Kita orang bining dah ibu bapa ataupun anak cucu kita semua tu lah, hak bining dah kena kira we boleh anak dulu. Dah anak kau ramai kau molek, tapi orang kita duk fikir dah anak ramai mah nak ambil rezeki mana, dia duk fikirlah tu. Dia tak ada fikir kata anak seorang rezeki suku, hak yang kedua rezeki suku, hak yang tiga rezeki suku. Bacalah pada hadis Nabi. Allah Ta'ala saat ni ketika apabila Allah Ta'ala titah kepada satu malaikat suruh tiupkan roh. Allah Ta'ala tahi malaikat pun tiupkan roh budak ni umur 5 bulan ni, malaikat pun tiup roh. Lepas tu Allah Ta'ala suruh tulis di dalam budak ni. Budak apabila malaikat sudah tiup roh, Allah Ta'ala suruh tuliskan 2, 3, 4, 5. Pertamanya, bikat birizkih, dengan tulis rezeki budak ni. Wa ajalih, dan ajar dia bila. Mati dia tu bila. Misalnya dia hidup hari ni, berapa tahun pula dia nak mati? 10 tahun ke 20 tahun, 30 tahun. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala suruh tulis sa'idin. Budak ni bertuah ke budak ni? Ke apa? Bertuah ke? Au syakiyin. Budak ni orang yang deraka pada Allah. Ingat molek ibu apa? Ni amo nak pesan kepada semualah, seluruh kita ni. Kadang-kadang bining tak yakin dengan rezeki. Kadang-kadang berumah tangga tak yakin dengan rezeki. Dia boleh anak banyak orang. Hak ni pun tak ada nak beli pamper. Hak ni tak ada nak beli susu. Hagi beranak seorang lagi. Nak ambil duit mana? La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tuhan royak dah. Nabi pun royak lah hadis dah. Apabila malaikat dia saat ni tu bubuhkan roh di dalam budak, Allah Ta'ala suruh tulis siap-siap dah. Katbi rizkih. Tulis rezeki budak ni. Rezeki dia tu wa ajalih, lagi pula ajar dia. Lagi mana dia tak mati rezeki dia ada lah budak ni. Dah. Sa'idin, dia tu bertuah ke am syakiyin au syakiyin, ataupun dia orang yang orang yang celaka. Allah Ta'ala suruh tulis 4 kelimah ni berapa. Lepas tu kita gano tak yakin. Lah tengok fok-fok tok guru kita anak puluh-puluh orang. Lepas tu mula babo amos sendiri.
23 orang. Tak ada masa orang habuk, semua boleh mengaji, boleh gapo belaka. Tapi kita buat apa jadi tak yakin dengan rezeki. Sebab tu orang panggil rezeki kita lagi mana kita hidup, walaupun covid tak covid pun, orang panggil rezeki kita ada. Lagi duk menyawa ni, duk pih, duk menyawa hamba tu bik serok masuk. Rezeki kita ada, rezeki kita ada. Jangan duk bimbang. Lagi mana umur kita ada, rezeki saat ni tu ya tak habis. Ya adalah ibu bapa. Deh. Ya adalah. Jangan kita duk syok-syok dengan rezeki. Lagi mana umur kita tak habis, umur kita tak habis, umur kita tak mati lagi, ajar kita tak sampai, rezeki kita adalah tak akan habis juga. Mati bila? Rezeki habis gitu. Tengok orang dekat nak mati. Kadang-kadang makan mutah tu baik. Kadang-kadang makan mutah tu baik. Sebab apa? Rezeki yang nak habis dah tu. Umur dia pun nak habis dah. Tapi orang kita, kita kena yakin boleh anak seorang ni. Anak seorang ni rezeki dia Tuhan catat siap dah, Tuhan tulis dah daripada permulaan dia hidup hingga sampai mati dia. Gi beranak yang kedua, hak yang kedua Tuhan tulis suku pula. Tapi orang kita dia tak yakin di situ. Minha ar-raghbatu fi tanzimin nasli. Kadang-kadang orang hak menikah dah ni, berkahwin dah ni, dia gemar, dia suka pada nak mengaturkan masalah nasal. Nak aturkan titih baris dia, aturkan benih dia. Dia tak ada nak itu atur, dia diri nak atur. Wasa nak anak 2 orang weh. Wasa nak anak 3 orang weh. Dia nak aturkan asal dia. Dia nak aturkan masalah titih baris dia. Dia nak atur masalah keturunan ni. Dia tak ada nak itu atur dak. Tapi nanti nak royaklah cara Islam tu kalau kita nak atur di dalam masalah kehidupan kita tu lagu mana, boleh ke tak boleh. Lagi kan datang hukum yang baru kan cerita. Kamar dia gemar. Pola yang nikah masuk pak. Kita ni jangan ramah sangat anak. Kalau ramah susah. Mana kita pun kerja pun gaji pun tak ada besar mana. Ataupun kita duduk saat ni pun tak ada seni mana, rumah pun tak ada lagi. Kalau kita anak ramah tu susah. Dia nak aturkan masalah titih baris dia ataupun keturunan ataupun masalah benih dia anak dia. Awit takhfifi minal iyali aw ghairi zalika. Ataupun dia tu gemar suka saat ni untuk apa? Untuk saat ni tu nak mengaturkan masalah nak keturunan dia, masalah anak dia, masalah orang panggil masalah keturunan dia, nasab dia ataupun nasal dia. Ataupun dia saat ni tu awit apa? Ar-raghbu ataupun dia tergemar fit takhfifi, untuk nak mengurang minal iyali, daripada keluarga. Tok sewi ramah sangat anak weh. Kita tengok orang sia. Kadang-kadang orang sia dia tengok fok-fok kita. Ambo satu hari ambo pergi kepada Malaysia. Ambo anak 4 5. Saimbo tu anak ni 7. Yo tengok fok kita. Kita ni 4 5, sain tu 7. Jalan nak lakah di sepadan di Malaysia tu. Orang sia dia tengok Allah anak ramah dia kata, lu yuk cang, dia kata anak ramah lu, masya-Allah, dia kata ni masalah anak aleh-aleh ni deh ke cara ni, patut rezeki nak ngaji nak gapo. Deh tak ada masalah kita saat ni tu rezeki daripada Allah. Tapi orang sia setengah-setengah tu dia ada anak, dia susunkan nasal dia, keturunan dia, anak dia 2 orang ya, tak sewi ramah. Dia nak kurangkan daripada keluarga-keluarga. Kalau misalnya anak dia ramah, maka dia susah dalam hidup. Dia susah cari makan. Dia kata anak duk makan hak dia. Bukan dia yakin kan? Dia tak yakin kata rezeki anak suku, rezeki dia suku, anak seorang ni suku, hak kita suku. Dia tak yakin lagu tu. Dia tak fikir lagu tu. Tapi bagi kita orang-orang beriman, hak kita ni suku, hak bini kita ni suku, hak anak seorang ni suku, anak seorang ni suku. Kita kena yakin lagu tu. Kalau kita tak yakin, kita susahlah. Au ghairi zalika, ataupun lain daripada tu. Kadang-kadang orang ni tak sekat nak ramah, kerana takut ramah saat ni susah lah hidup. Kadang-kadang orang ni dia gapo, dia terlupa bila menikah mari, kita kena kurang sikit weh anak kita, jangan ramah sangat deh. Tapi dia tak tahu kata dalam anak dia ramah-ramah tu hak mana nak bertuah. Kalau seorang hangit ni. Jadi kalau kita tu anak seorang, kalau pakar, alhamdulillah ibu bapa, saudara-saudari, anak kalau pakar jadi berjuruh, jadi soleh, alhamdulillah kita boleh tupai. Tapi kalau hak seorang tak pakar,
Seorang hak tak pakai kerja, tak boleh nak tupai, tak boleh nak gapo, cuk lah kita. Nak tupai dunia pun tak boleh, nak tupai akhirat untuk doa sepah pada kita mati pun tak boleh. Pah mana? Tapi kalau kita anak ramai 7, 8, 10 masalah, hak ni tak pakai, ada hak ni pakai, hak ni tak molek, hak ni molek, nyo standar, ada khotang, ada hak kopi, tak kan? Tapi di dalam banyak-banyak sana, ya ada lah hak molek suti, ya ada lah hak molek sore, walaupun hak sore ni kita tak boleh pakai, tak boleh naf'at dengan dia, tapi ada satu lagi mengajilah hafizul Quran lah, dia ngaji pondok lah, dia ngaji alim lah. Apabila kita mati, ada buat amal siapa kepada kita semua dalam kubur kita dengan Quran dia, dengan ngajar dia, dengan ilmu dia. Allah, Masya Allah, pak kita tak say ke ibu bapa masalah ni. Sebab tu kalau anak sore, orang tu fikir salah cara Islam. Orang tu fikir silap dengan kehendak Allah. Sebab tu Nabi kata tafakharu wa takatharu. Nabi saat ni tu bermegah-megah sangatlah dengan apa? Umat dia tu ramah. Akhirat esok Nabi tu suka kepada umat dia tu ramah. Lepas tu kalau orang tu anak sikit, beringat-beringatlah kalau anak sore kalau baik alhamdulillah. Kalau tak baik habislah sekat tu. Tapi bagi orang tu anak ramah, kalau hak ni tak pakai, hak ni tak berjuh, ada satu lagi yang berjuh, satu lagi yang boleh tupai. Tu dia. Gitulah ibu bapa, insya-Allah kita akan sambung semula dah. Masalah fiqh kita ni kita akan sambung semula insya-Allah hari ni dengan masalah kita semua ni amal nak pesanlah bagi mereka. Dan kita semua banyak berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah Allah Taala ampunkan dosa kita, dosa bagi keluarga kita, dosa bagi umat-umat Islam semua. Lepas tu minta Allah Subhanahu Wa Taala akadkanlah bala daripada kita dan pada keluarga kita dan kampung-kampung kita, tempat kita semua. Minta Allah Taala akadkan bala daripada Covid dan Corona semua. Lepas tu semua hak mereka yang duk dengar ni, Allah mintalah Allah Taala wi naf'at semua dengan ilmu apa yang amba bagi. Amba sendiri dapat naf'at di dalam dunia dan kesapan kepada akhirat. Antum semua mereka-mereka yang dengar daripada ibu-ibu dan bapa dan peminat-peminat semua, amba harapnya mintalah ilmu ini dapat naf'at untuk kami, untuk amba sendiri dan untuk kamu semua. Sama-sama kita dapat boleh beramal. Lepas tu kita boleh beramal, boleh royak apa yang betul, apa yang tak betul. Mudah-mudahan kita semua jadi orang baik dan kita semua jadi orang yang berkat. Lepas tu mintalah kita sendiri, anak-anak cucu kita jadi orang baik, jadi orang yang soleh, jadi orang yang berkat. Lepas tu anak cucu yang berkat, harta kita yang berkat, duit bitih kita berkat, rumah tangga kita berkat dan semua minta berkat. Dalam hidupan kita minta berkat, nyawa kita duk menapah minta berkat dan duit kita duk guna pun minta berkat. Semua ibu bapa semua, dan saya berharapnya mintalah wi amos di pun boleh duk royak sikit sebanyak, boleh duk menyampai sikit sebanyak dengan keadaan Covid dan Corona ini. Mudah-mudahan kita semua dapat dibalaskan oleh Allah dan dirahmat oleh Allah, dikelubung dan dimelubungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan nikmat di dunia hingga sampai ke akhirat. Maka kita betulkanlah anak kita cara Islam dan kita betullah kita semua ni dengan cara agama Islam. Anak kita wi pengajian, anak kita wi Al-Quran, anak kita berikanlah ilmu-ilmu agama wi banyak dalam diri mereka supaya mereka besar sikit lagi jadikan orang-orang yang baik, jadi orang-orang yang soleh, boleh kita tupai di dunia dan akhirat. Dengan tu kata tu dengan qadar ni dulu, dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.